Christ to the nations and the nations to the church. Renungan Harian dari Lutheran Malaysia, Rabu, 10 Januari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah Hidup Bebas. Segala-galanya halal bagiku, tetapi bukan segala-galanya berfaedah. Segala-galanya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan sesuatu pun memperhambakan diriku. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Ya, tetapi Allah akan menghapuskan kedua-duanya. Tubuh kita bukan untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita. Allah telah membangkitkan Tuhan daripada kematian. Begitu jugalah Allah akan membangkitkan kita daripada kematian dengan kuasa-Nya. Kamu tahu bahawa tubuh kamu itu sebahagian tubuh Kristus. Maka wajarkah kamu menjadikannya sebahagian tubuh seorang pelacur? Tidak sekali-kali. Atau tidakkah kamu tahu bahawa seseorang yang bersetubuh dengan seorang pelacur itu menjadi satu jasad dengan pelacur itu? Dalam kitab suci jelas tersurat, mereka berdua menjadi satu. Apabila seseorang menyatukan diri dengan Tuhan, rohnya akan menjadi satu dengan roh Tuhan. Jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh sendiri. Tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Kamu tentu tahu bahawa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. 1 Korintus pukul 6:12-20. Hidup bebas atau mati. Kamu pernah mendengar ungkapan ini? Ya. Biasanya kita mendengarnya dalam konteks politik, tetapi ia bermakna juga dalam kehidupan Kristian kita. Ini adalah kerana perkara pertama yang dilakukan oleh dosa, selepas ia menyelinap masuk melalui pintu di hati kita, ialah menetapkan dirinya sebagai raja di dalam hidup kita. Selepas itu, amatlah sukar untuk menghalaunya keluar dari situ. Tidak kira apa jenis dosa itu. Gelojoh, seks yang terlarang, apa-apa jenis ketagihan, malah perkara-perkara seperti mengumpat, mencaci atau bercakap buruk tentang orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan memimpin kamu. Sukar untuk memberhentikannya, bukan? Kita memerlukan seseorang untuk membebaskan kita. Yesus sendiri yang berkata, maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Yohanes pukul 8:32. Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan, dan Dia akan melepaskan kita dari huru-hara yang kita hadapi melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Yesus telah membebaskan kita selama-lamanya dari kuasa kejahatan. Ini bererti walaupun kita masih mempunyai masalah kehidupan, kini terdapat penyelesaian untuk kita. Sementara itu, Yesus masih bersama kita sewaktu kita belajar untuk hidup sebagai orang yang bebas di dalamnya. Tetapi apa yang perlu kita lakukan dengan kebebasan kita? Hidup dalam sukacita dan berkat-Nya sebagai anak-anak Tuhan. Kita bertumbuh setiap hari untuk menyerupai Yesus, saudara kita. Jangkau dengan kasih-Nya dan tujukanlah belas kasihan Tuhan kepada orang yang tidak pernah mempunyai peluang mengenalinya, atau betapa Dia mengasihi mereka dan mahu mereka bebas sepenuhnya. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, anak-Mu Yesus telah membebaskan saya. Gunakanlah saya untuk membawa orang lain kepada kebebasannya juga. Amin.